Hai guys, Ahmad Ridwan kembali lagi dengan satu lagi vlog. Hari ini ialah hari Isnin, 11 hari bulan April 2022. Dan ialah semalam sudah berlangsung perlawanan kedua Liga Super untuk Terengganu, di mana mereka berkunjung ke Sultan Ibrahim untuk bertemu dengan juara bertahan Johor Darul Takzim. Sebagaimana yang aku cakap dalam vlog aku sebelum ni, memang ianya satu tugas sukar untuk Terengganu menangi 3 mata di tempat lawan. Dengan form JDT pun memang cukup bagus, di mana mereka berjaya memenangi semua perlawanan tanpa dibolosi oleh pihak lawan. Jadi memang satu tugas sukarlah untuk anak-anak buah Nafuzi Zain akhirnya untuk mengulangi kemenangan 1-0 mereka di venue yang sama musim lepas dalam Liga Super. Banyak juga perubahan yang dilakukan oleh Nafuzi Zain dalam kesebelasan yang memulakan lawanan semalam, dengan Rahadi Azli mengambil alih tempat dari Suhaimi Hussein untuk penampilan pertama beliau sejak mengalami kecederaan ACL dalam perlawanan kelima Liga musim lepas kalau tak salah aku. Di barisan pertahanan, Azim Gregovic mengambil alih tempat Adib Zainuddin yang digantikan bersama dengan Syahrul Nizam. Di sebelah kanan juga terbang naik Mas. Di sebelah kanan Azharul Nazaris mengambil alih tempat Hafizal Muhammad. Sementara di bahagian tengah pula Manuel Ott digandingkan bersama dengan Petrus Tembi dan Habib Harun. Cici Kipre tiada dalam barisan permulaan kali ini. Di bahagian serangan, Faisal Abdul Halim bersama dengan Kepas Sherman dan Hakimi Abdullah menjadi 3 serangkai di Sultan Ibrahim. Perlawanan semalam aku lihat agak seimbang dan ialah aku baru saja nak tweet bahawa Terengganu coping well with the JDT attack. Memang JDT yang bertali arus membuat serangan, memaksa Terengganu bertahan. Tiba-tiba saja JDT berjaya menjadikan gol melalui Bergson. Memang tak dapat dibawalah tentang gol tersebut. Aku rasa dia bijak melarikan diri daripada Syahrul Nizam yang sepatutnya stay with him tightly. Tapi dalam Syahrul Nizam melihat bola itu yang dihantar oleh Komin Ong dari sebelah kiri, dia berjaya melarikan diri dari Syahrul Nizam dan kiranya macam free header untuk menanduk bola melepasi Rahadi Azli. Dan selepas itu memang berapa lagi percubaan yang dilakukan oleh pemain Brazil itu, tapi sama ada ianya dapat diselamatkan oleh Rahadi ataupun ianya tersasar dari sasaran. Against the run of play lah, aku rasa Terengganu berjaya menyamakan kedudukan apabila satu larian oleh Ott daripada kawasan sendiri berjaya membawa bola ke dalam kawasan bahaya. Aku rasa at the top of the box dia membuat satu rembatan. Reza fumble dan Sherman berada di tempat yang sepatutnya untuk membuat penyudahan satu sama. Tapi itulah, kau biasanya, orang cakap lah, biasanya kalau kau baru je equalize, memang kau akan vulnerable masa kat situ. So aku rasa lead tu tak sampai pun seminit lah waktu perlawanan. Defensive lapse lagi menyebabkan Terengganu dibolosi lagi. Kali ini Arif Haiman yang memang torturous lah untuk defend against, dengan larian-larian Bilau di sebelah sayap kanan. Kali ini membuat hantaran ke tengah, dan aku rasa Bergson pada awalnya duduk at the top of the box again, aku pakai ni, dan terus saja berjaya menyusup masuk dan menanduk bola melepasi Rahadi Azli 2-1. Macam itulah kedudukan sampailah ke akhir separuh masa pertama. Sherman berjaya membuat satu rembatan yang hampir-hampir membawa gol penyamaan, tapi percubaan beliau kali ini mengenai palang. Memang cantik percubaan tu.
Ada satu insiden di mana melibatkan larian oleh Faisal. Dia membuat hantaran, cuba buat larian ke dalam kotak. Shane Lowry dengan selamba je menolak beliau tanpa ada niat untuk memainkan bola, tapi tiada tindakan oleh pengadil. Pasal aku rasa yang tu sepatutnya memang at least ada kad dan juga free kick untuk Terengganu. Who knows apa yang akan berlaku kan. Itulah, Terengganu cope well, tapi tak banyak hantaran, tak banyak percubaan yang berjaya dilakukan ke arah pintu gol JDT. Hanya satu percubaan daripada Petrus Shitembi sahaja yang aku rasa hampir-hampir berjaya membawa gol penyamaan, tapi dihalang oleh Lowry. Dengan Farizal sendiri pun sudah tertewas, tapi Lowry berada di sebelah dia untuk blok bola itu dari menajah gawang JDT. Kalau tidak memang dah 2 sama. Mungkin juga Shitembi harus memilih bahagian yang lain untuk membuat rembatan. Mana kalau dia buat ke sebelah kiri Farizal, tempat tu tiada kawalan. Tapi kau memang kena buat keputusan at the split second, dan rembatan kau memang kat situlah perginya. So tak boleh buat apalah kan. Satu insiden selepas tu di mana Lowry sendiri yang berlaga dengan Farizal, yang menyebabkan penjaga gol tersebut aku rasa unconscious di atas padang dan terpaksa dikeluarkan untuk dikejarkan ke hospital dan menerima rawatan. Aku harap Farizal tidaklah mengalami kecederaan serius, tapi nampaknya memang mungkin concussion. Aku pun tak tahu apa diagnosisnya. So hopefully Farizal akan sembuhlah dengan segera. Kerana yalah, siapa suka tengok pemain cedera macam tu kan, especially that kind of injury yang yalah boleh melibatkan nyawa kan, concussion semua itu, kecederaan kepala pula tu. So it is back to the drawing board. Lepas final whistle memang kalah 2-1, kekalahan kedua berturut-turut, dan Terengganu menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Pahang berjaya mengutip satu mata selepas seri 1-1 dengan PJ City di Darul Makmur. So macam itulah, it's going to be a bit of struggle, and Hafuzi has to go back to the drawing board. Tengok macam mana dia orang punya percaturan untuk bertemu dengan Sarawak United dalam perlawanan ketiga nanti di Kuching. Harapnya mereka akan berjaya mengutip 3 mata pertama musim ini, at least menjadi springboard untuk mereka terus mencabar kejuaraan Liga Super untuk musim ini. Yalah, boleh macam itulah, for the sake of everybody. Aduh. Lepas tu kalau ikutkan, it is not a good weekend tu for Arsenal. Kalah lagi. Aku rasa kali ketiga berturut-turut, sebab kalah dengan Liverpool, kalah dengan Crystal Palace, dan kali ini kalah pula dengan Brighton di Emirates. Memang ramai juga yang menjangka bahawa mungkin ianya 3 mata mudah lagi, tapi tak. Brighton bukanlah satu pasukan yang mudah untuk ditewaskan, dan it's a bit of a boogie team jugalah kiranya pasukan Graham Potter kepada Arsenal sekarang ni. Dia set up nice, and then Arsenal pun kalau ikutkan tak mencapai tahap yang sebenarnya. Memang nampak sangat diorang gagal untuk bermain sebagaimana ialah dalam 2-3 bulan sebelum ni. Dan itulah, they pay for their mistakes. Itu semua 2 gol oleh Brighton, memang cantik semuanya itu. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka memang gol tu cantik. And then sometimes luck pun tak ada untuk Arsenal. Tengok gol pula yang dijaringkan oleh Martinelli dibatalkan kerana offside. Walaupun susah jugalah nak kata offside ke tak offside, memang dubious lah. Tapi itulah, VAR menyatakan offside. So ketika masa tu kalau 1-1, aku rasa mungkin perlawanan separuh masa kedua lebih menarik. Tapi itulah, Arsenal keep chasing the game. Mereka dapat gol juga akhirnya 2-1 melalui Odegaard. Tapi itulah, kalah lagi. Hopefully they are going to end this losing streak. Pasal kalau tidak, ialah payah juga untuk mendapatkan tempat di Champions League. Walaupun kalau ikutkan pada permulaan awal musim, Champions League
survival dekat dengan Premier pun dah cukup. Tapi sekarang bila dah berjaya macam ni, memang rugilah kalau kita tak menggunakan peluang ini untuk mendapatkan tempat dalam Champions League. So aku berada di stadium tertutup Gong Badak ni pasal ada majlis buka puasa, doa selamat pembahagian duit raya oleh Majlis Sukan Negeri Terengganu untuk atlet-atlet Sukma, dan sekaliguslah dengan aku rasa dengan kali ikut atur caranya dengan sembahyang tarawih nanti. So lah aku berada di sini dulu untuk hari ni, cover sikit sebanyak. Hopefully kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Korang jaga diri. Semula.